Kerana pada saat dan ketika manusia merasakan mereka sudah cukup bagus, sudah cukup selesa, itulah saatnya mereka sedang menuju ke arah kehancuran secara keseluruhan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hamizi bin Syahrudin mewakili negeri Selangor dengan tajuk spontan beliau sebentar tadi, Semangat Patriotik Tunjang Kesetiaan. Kita ada dua lagi tajuk spontan. Dengan itu dipersilakan pembidato yang kedua bagi kategori sekolah menengah, saudara Muhammad Afendi bin Hasni mewakili negeri Perak untuk tampil bagi memilih tajuk anda. Tajuk pidato spontan yang telah pun dipilih oleh Muhammad Afendi Hasni ialah Budi Bahasa Asas Keharmonian. Anda diberikan 1 minit untuk membuat persediaan bermula sekarang. Loceng telah pun dibunyikan menandakan masa persediaan telah pun tamat. Anda boleh mulakan pidato spontan anda sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Skapul Siris Tampuk Pinang. Buat saudara pengatur bicara, barisan hakim yang berkarisma serta warga dewan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Hadirin yang dimuliakan, sungguh cantik, indah dan menarik topik pidato spontan saya pada pagi ini, iaitu budi bahasa, asas keharmonian. Saudara dan saudari sekalian, sebelum itu, saya ingin mengajak seisi Dewan Yang Mulia untuk sama-sama kita merungkai dan menghurai definisi budi bahasa, asas keharmonian. Berdasarkan kempen budi bahasa dan nilai murni yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Istana Budaya Kuala Lumpur, dengan jelas menyatakan budi bahasa merupakan budi pekerti yang luhur, memiliki etika yang unggul serta memiliki ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Harus diingatkan bahawa budi bahasa bukan terhad sekadar Assalamualaikum, selamat datang ataupun terima kasih. Namun konteks budi bahasa yang jauh lebih luas adalah kita selaku manusia yang baik dan hidup berlandaskan norma-norma kehidupan. Teman dan taulan sekalian, akan saya kupas hujah topik ini berdasarkan yang pertama, iaitu budi bahasa memupuk perpaduan. Kedua, budi bahasa dalam memantapkan keamanan sejagat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, budi bahasa memupuk perpaduan. Kita perlu faham, budi bahasa yang telah diasuh dan diajar oleh ibu bapa kita selama hari ini menuntut kita untuk bersopan santun ketika bertutur kata dan berbicara. Orang dahulu pun ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka bertingkah sekalipun, mereka masih lagi berpantun. Sudah banyak cerita di muka bumi ini. Akibat masyarakat tidak berbudi bahasa dan tidak mengamalkan nilai-nilai murni. Kita lihat buat Hutu Tutsi di Rwanda Burundi. Akibat tiada nilai murni, mereka memiliki sifat hasad dengki-mendengki. Menyebabkan selagi nyawa tidak melayang, mereka akan terus berperang. Namun itu menunjukkan kepada kita tidak ada budi bahasa, tidak ada hormat antara satu sama lain, menyebabkan berlakunya konflik keamanan di Rwanda Burundi. Di Indonesia pula, waduh bisa sekali. Akibat krisis agama Ambon Kristian, kita melihat akibat mereka tidak menghormati hak antara satu sama lain. Krisis berdarah yang berlaku di Ambon menyebabkan kita perlu muhasabah diri. Di manakah budi bahasa kita yang kita junjung selama ini? Mereka negara yang serumpun sama dengan kita, namun akibat budi bahasa tidak dibela, menyebabkan krisis di sana berlaku dengan teruk sekali. Di Malaysia, kita harus bersyukur. Benar, kita ada kebebasan bersuara. Kita boleh menyuarakan pendapat kita. Namun, biarlah kena pada tempatnya. Tidak pula kita untuk mengadakan demonstrasi jalanan dan sebagainya. Namun, kita orang Melayu. Kita bersopan santun menyatakan pendapat kita kerana yakinlah perpaduan akan terhasil melalui budi bahasa. Kedua, budi bahasa memupuk keamanan sejagat. Nilai diplomasi dan cinta mencintai antara negara-negara lain merupakan budi bahasa yang kita tunjang selama ini. Lihatlah, ketika kita berlakunya konfrontasi Malaysia-Indonesia, akibat peristiwa Gestapo menyebabkan kita duduk di meja rundingan, mengadakan nilai diplomasi antara Tun Abdul Razak dan Adam Malik. Kita tidak sesekali mengangkat senjata menantang negara Indonesia. Namun kita kaya dengan budaya.
Kerana kita yakin mereka negara serumpun sama, Melayu semuanya. Kerana itulah sampai hari ini kita masih lagi aman sejahtera. Maka tidak heran juga sedang hadirin sekalian, isu kes Pulau Sipadan, sekali lagi kita tidak mengangkat senjata, kita berbudi bahasa. Isu ini dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Akhirnya Pulau Sipadan menjadi milik kita tanpa ada pertumpahan darah sekalipun. Jelaslah, budi bahasa memantapkan keamanan sejagat. Warga dewan sekalian, ingatlah, nilai budi bahasa meletakkan kita hanya di mercu, kerana kemajuan negara kita akan dipacu. Ayuh rakan-rakan sekalian, ke gunung sama kita daki, ke lurah sama dituruni. Kerana yakinlah nilai-nilai murni melalui budi bahasa teras masyarakat madani. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi bahasa asas keharmonian, demikianlah pidato spontan yang telah disampaikan oleh wakil dari Negeri Perak Muhammad Afendi bin Hasni. Terima kasih diucapkan. Dan sekarang tiba masanya untuk pembidato kita yang ketiga bagi kategori sekolah menengah. Dipersilakan Arif Azli bin Azman mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk tampil bagi mengambil tajuk spontan anda. Dipersilakan. Baiklah, tajuk spontan yang telah pun dipilih oleh pembidato ketiga, Arif Azli bin Azman dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah Perpaduan Teras Kejayaan. Anda diberikan 1 minit untuk membuat persediaan. Bermula sekarang. Loceng telah pun dibunyikan, menandakan masa persediaan telah pun tamat dan anda boleh mulakan pidato spontan anda sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Salam apresiasi saudara pengendali acara, Barisan Pelangkah Hakiman penuh berkarisma, Div-Div Kerhormat, seterusnya hadirin penuh berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria bumi Tuhan. Perpaduan teras kejayaan. Begitulah bunyinya mauduk pidato yang bakal disampaikan. Justru jangan alihkan pandangan, betulkan diri pada kerusi sandaran bersama saya dengan penuh senyuman dalam menghayati pidato bermaudukan perpaduan teras kejayaan. Secara tuntasnya, menurut Tun Abdul Razak, Menteri Bapa Perpaduan Malaysia, mauduk pidato pada hari ini menuntut kita untuk berbicara tentang apakah kepentingan perpaduan serta halangan dan cabaran dalam melahirkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Maka, bagi mengupas dan mengulas persoalan, 2 gagasan utama saya bawakan. Pertama, kepentingan, dan yang kedua, halangan dan cabaran yang akhirnya membuktikan perpaduan teras kejayaan. Saudara dan saudari, pertama, kepentingan. Kita imbau kembali sejarah. Ketika penjajah takbur menyerang timur, kota Melaka hancur lebur. 446 tahun, tak ubah seperti siksa kubur. Namun, demi setia pada negara, patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati. Maka dari Zaminda hingga Widana, raja hingga hamba, kita susun barisan panjang, kita angkat pedang, hulur senapang, kita perang. Demikianlah dengan semangat perpaduan yang erat, juga semangat cinta akan negara, kita berkorban segalanya. Dan jika kita masih lagi tidak lupa, selepas mengecap arti kemerdekaan yang sebenarnya, kita dikejutkan dengan masalah perpaduan yang tercalar. Peristiwa 13 Mei 1969 menjengah ke dalam ingatan, kita siram dengan nyamannya perpaduan. Rukun negara dengan 5 prinsip utama dipacu agar rakyat Malaysia sedar betapa besarnya rahmat dibesarkan dan bersyukur dilahirkan sebagai anak Malaysia. Kita disatukan dengan satu bahasa, dididik sifat terbuka, mengamalkan pelbagai budaya dari program latihan khidmat negara hingga biro tata negara. Semuanya mengajar anak-anak merdeka betapa pentingnya perpaduan perlu dijana agar kejayaan terus kecapi bersama. Saudara dan saudari, kedua, halangan dan cabaran. Tatkala kerajaan berkobar-kobar ingin menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar, kita dikejutkan dengan masalah perpaduan yang menular. Guru ditampar, rakan dikelar, sekolah dibakar. Allahu Akbar. Takkan kita sekadar beristighfar?
sabar, sabar. Yang lebih menyedihkan, anak-anak remaja pada hari ini lebih suka bersiul-siulan dan berhangguk-hanggukkan daripada beramah mesra berjabat tangan. Justru, kerajaan menubuhkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan menubuhkan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Kerana kita yakin dan percaya, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Dan kini kita bersyukur, di bawah naungan Duli Tuanku, Melayu, Cina dan India bersatu padu hasil kontrak sosial yang dipersetuju. Maka benarlah pada hari ini tema Hari Kebangsaan yang dicetuskan, perpaduan teras kejayaan. Justru selaku anak remaja lelaki Melayu terakhir pada hari ini, suka untuk saya ingatkan, tanah pusaka ini warisan kita, milik kita. Jangan biarkan amarah bermaharjalela. Jangan biarkan kedaulatan diperkosa. Kerana kita yakin dan percaya, kiranya obor perpaduan masih menyala, hari esok pasti berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Putra Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Arif Azli bin Azman dengan tajuk pidato spontan sudah tadi, perpaduan teras kejayaan. Ampun tuanku, sedang hadirin yang dimuliakan, demikianlah bahagian pidato spontan kategori sekolah menengah. Dan sekarang marilah sama-sama kita saksikan pula pidato kategori sekolah rendah untuk menyampaikan pidato spontan mereka. Tempoh masa persembahan pidato spontan kategori sekolah rendah ialah 3 minit. Nampaknya para putri kita telah bersedia untuk berjuang. Dipersilakan putri pertama bagi kategori sekolah rendah, Dina Izyani binti Muhammad Ermansyah, wakil di Johor, untuk tampil bagi memilih tajuk pidato spontan beliau. Dipersilakan. Tajuk telah pun dipilih. Tajuk spontan ada Dina Izyani dari negeri Johor berbunyi begini. Jauh gemilang kemegahan kita. Anda diberikan 1 minit untuk membuat persediaan. Bermula sekarang. Pun dibunyikan menandakan masa persediaan telah pun tamat. Dan anda boleh mulakan pidato spontan anda sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang berhormat menteri-menteri, diftif terhormat, panel kehakiman dan hadirin yang dihormati. Jalur gemilang, nama bendera Malaysia, 14 jalur melintang, 4 warna pasak jalur gemilang, kuning, putih, merah, biru. Bulan sabit, lambang agama Islam, agama rasmi Malaysia, bintang pada jalur gemilang, 13 buah negeri, 3 wilayah persekutuan dalam negara Malaysia. Warga dihormati, jalur gemilang kemegahan kita, lambang negara merdeka, lagi berdaulat. 466 tahun lamanya, negara kita dijajah dan ditindas oleh kuasa-kuasa penjajah. Saling berganti. Hari ini, marilah bersama saya menyingkap kembali lipatan sejarah, menyelami penderitaan dan kesengsaraan hidup tak kala zaman penjajahan. Berat mata memandang, berat lagi bahu nenek moyang kita yang memikulnya. Bukankah lantai yang kita pijak saat ini, langit yang kita junjung ketika ini, milik kita semua, rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Ayolah, mari bersama saya mengincap kembali sejarah Perdana oleh mantan Perdana Menteri Malaysia. Ayolah bersama saya
kita majukan negara Malaysia dan memastikan jalur gemilang terus menjadi pasak ketamadunan negara bangsa. Warga merdeka. Jalur gemilang kemegahan kita tersohor megah di pentas dunia. Malaysia kini era pemodenan dan globalisasi melonjakkan jalur gemilang di pentas dunia. Malaysia maju di pentas dunia kerana KLIA, Menara Berkembar Petronas, Cyberjaya, Koridor Raya Multimedia, Putrajaya dan sebagainya. Malah tersemat di hati saya penuh kebanggaan apabila diberi ruang dan peluang melihat sendiri dengan mata saya kehebatan jurubina anak Malaysia kelahiran jalur gemilang membina dan merancang Bandar Putrajaya, pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Malaysia akan menjadi negara maju sekiranya jalur gemilang terus menjadi pasak ketamadunan negara bangsa. Jalur gemilang berkibar megah menyuntik semangat jati diri untuk melahirkan modal insan yang berpatriotik. Persoalannya, apakah pula sumbangan kita bagi memastikan jalur gemilang terus menjadi pasak ketamadunan negara bangsa di pentas dunia? Tepuk dada, tanyalah sedalam mana semangat patriotik jalur gemilang kita. Sekian, terima kasih. Wakili Negeri Johor, terima kasih diucapkan kepada adik Dina Iziani binti Muhammad Hermansyah dengan tajuk spontan sebelah tadi, Jalur Gemilang Kemegahan Kita. Dengan ini dipersilakan pembidato kategori sekolah rendah yang kedua, Putri, dipersilakan adik Syafiqah binti Nasruddin mewakili negeri Pulau Pinang. Silakan untuk memilih tajuk pidato spontan anda. Tajuk pidato spontan yang telah pun dipilih oleh adik Syafiqah binti Nasruddin mewakili negeri Pulau Pinang ialah bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Anda diberikan 1 minit untuk membuat persediaan bermula sekarang. Baiklah, adik Syafiqah, loceng telah pun dibunyikan menandakan masa persediaan telah pun tamat. Dan anda boleh mulakan pidato spontan anda sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim, menjunjung kasih Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, Div-Div Kehormat dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, tajuk pidato spontan saya pada hari ini ialah bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Bersyukur membawa erti berterima kasih. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih guru, terima kasih Malaysia, negaraku. Hadirin sekalian, 2 fokus yang ingin saya tampilkan ialah pertama, bagaimana untuk memupuk sifat bersyukur dan yang kedua, tujuan menyemai sifat bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Hadirin yang saya hormati, yang pertama, sifat bersyukur perlulah diterapkan dari awal lagi, iaitu bermula dari rumah. Ibu bapa dan keluarga haruslah memupuk sifat bersyukur kepada anak-anak supaya menjadi generasi yang berguna pada masa hadapan. Mbak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, sistem pendidikan di sekolah perlulah menerapkan sifat bersyukur kepada murid-murid supaya mereka terdidik dan terlatih untuk mengaplikasikan sifat bersyukur dalam kehidupan seharian. Begitu juga kempen-kempen dan ceramah haruslah dipergiatkan lagi untuk menerapkan sifat bersyukur di peringkat masyarakat agar seluruh rakyat Malaysia memiliki nilai murni ini.
Hadirin sekalian, fokus kedua, tujuan penerapan sifat bersyukur dengan mewujudkan sifat bersyukur dalam diri setiap individu di Malaysia. Maka pastinya keharmonian dan kesejahteraan negara akan menjadi realiti, bukan lagi fantasi. Implikasi dari wujudnya sifat bersyukur, maka akan wujudlah perpaduan dan hubungan baik antara kaum. Ayolah bersama-sama saya tuan-tuan dan puan-puan, kita menyemai sifat bersyukur kerana kita hidup dalam keadaan aman, makmur dan selamat di bawah naungan Duli Tuanku. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah keamanan dan keharmonian pasti akan dikecapi sekiranya rakyat Malaysia mampu mengaplikasikan sifat bersyukur dalam kehidupan seharian. Tuntasnya dapat dirumuskan di sini bahawa semua pihak haruslah memainkan peranan menggembeling tenaga agar aspirasi negara untuk melahirkan masyarakat yang berguna menjadi kenyataan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembidato kategori sekolah rendah kita yang kedua, itu adik Syafiqah binti Nasruddin mewakili Negeri Pulau Pinang dengan tajuk spontan beliau sebentar tadi, bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Dan seterusnya tibalah masanya kita untuk mendengar pula suara daripada pembidato yang ketiga kategori sekolah rendah. Dipersilakan adik Irina Yasmin binti Adli dari Negeri Selangor. Silakan. Silakan untuk mengambil tajuk pidato spontan anda. Tajuk pidato spontan yang telah pun dipilih oleh adik Irina Yasmin binti Adli mewakili Negeri Selangor berbunyi, terima kasih pemimpinku. Anda diberikan 1 minit untuk membuat persediaan. Bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam arena pidato dengan tajuk yang akan saya utarakan. Terima kasih pemimpinku. Yang dihormati Tuan Pengemudi Majlis, menjunjung kasih Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang berbahagia para menteri dan timbalan menteri, kombinasi kehakiman yang adil lagi saksama, seterusnya hadirin paksi agama dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjual ubat menjual temberangnya, anda boleh percaya. Ini kan saya, Puteri Malaysia berpidato. Bukan suruh anda percaya, tapi cuba fikirkan. Hadirin, apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin bermaksud orang yang memimpin manusia atau mengetuai sesebuah organisasi atau negara. Namun, elemen kupasan saya seterusnya menjurus kepada pemimpin negara. Hadirin yang dirahmati Allah. Aspek pertama, mengapa kita perlu berterima kasih kepada pemimpin? Para pemimpin telah menyediakan sebuah negara yang merdeka sejak 51 tahun yang lalu. Satu asas yang kukuh telah diwariskan kepada kita untuk sama-sama menjana kemajuan negara. Para pemimpin negara sentiasa menggembleng tenaga demi kemajuan bangsa dan negara. Sebagai contoh, program pemimpin bersama rakyat telah menjadi saluran interaksi kepada pemimpin dengan rakyat. Oleh itu, kita yang merasai nikmat kemerdekaan sewajarnya berterima kasih kepada pemimpin. Hadirin yang saya hormati, bagaimanakah kita hendak menunjukkan tanda terima kasih kita kepada pemimpin? Inilah aspek kedua huraian perbicaraan. Kita perlu menyokong dasar-dasar dan aspirasi negara untuk menjana modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Hadirin, konklusinya, pencapaian negara ketika ini jelas membuktikan bahawa kita mampu melangkah lebih jauh dalam semua bidang. Oleh itu, marilah kita berganding bahu menuju cita-cita nan satu. Hargailah jasa pemimpin dengan jitu. Terima kasih
pemimpinku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembidato kategori sekolah rendah merupakan pembidato yang terakhir adik Irina Yasmin binti Adli mewakili Negeri Selangor dengan tajuk sebentar tadi, terima kasih pemimpinku. Ampun tuanku, hadirin yang dimuliakan, demikianlah berakhirnya persembahan pidato oleh para peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan akhir pidato Piala Diraja ke-26 peringkat kebangsaan sempena sambutan perayaan Bulan Kemerdekaan ke-51 tahun 2008. Syabas dan tahniah kepada semua peserta yang telah mewakili kategori sekolah menengah dan juga sekolah rendah, dan apa kata kita berikan tepukan untuk mereka semua. Cukup hebat. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Pemidato lantang menyampaikan kata anugerah cemerlang anak merdeka. Piala dan hadiah menunggu sedia. Ayo kita nantikan milik siapakah yang empunya. Ampun tuanku, sidang hadirin dimuliakan, saya serahkan kembali acara kepada pengacara majlis, Saudara Najib dan Saudari Fairuz. Ampun tuanku. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah persembahan nazam Malaysia Tanah Airku dan Ma Madda li Khairi Khalqiyada. Awalul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Dengan salawat